Sampai muka surat apa? Ya, 33. Kitab baru Perenggan Al-Faqih. Betul, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bihalan harami wa siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammin lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallahi taqullaha usikum wa iyaya bittaqullah faqad faza muttaqun. Allah Ta'ala inna hikmataka wa anshur alaina min hazamatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni nas'aluka bi barakati syarifah anta mal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian maghrib kita setelah beberapa purnama tak ada berjumpa. Betul? InsyaAllah, untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. InsyaAllah. Alhamdulillah, syukur kita dapat berjumpa lagi. Panjang lagi umur kita, masih lagi belum disimpan, ya. Ataupun bahasa lembut masih tak simpan lagi. Bahasa kasar dia belum dikambus lagi. Bahasa kasar lagi belum ditanam lagi. Betul? Allah Akbar. Panjangnya umur kita, sayangnya Allah Ta'ala pada kita. Lebih pada 3 bulan, 4 bulan 4 bulan ya. Dah habis dah tu ya. Kalau yang janda tu dah boleh kahwin tu. Tu InsyaAllah. Maksudnya sekarang ni tuan-tuan, sebelum kita masuk kitab ya. Kitab ni pun cerita bab siksa kubur. Kita ni Allah, dia bagi peluang untuk teruskan hidup, mencari Allah, mencari Rasulullah, mencari kitab Allah Ta'ala. Teruskan, Allah bagi peluang dalam masuk daripada PKP 1 sampailah sekarang PKP P ya. Allah hantar satu makhluk yang kecil yang tidak nampak, binatang yang kecil yang tak nampak, nak menguji kita, dan bukan nak porak-poranda, tapi nak menguji kita dan mengeluarkan satu SOP baru, sehinggalah sampai kita tak boleh ke surau, sehinggalah sampai kita tak boleh ke masjid, sehinggalah sampai ke tahap tak boleh salam
bukan dengan kawan-kawan, dengan mak kita, dengan bapa kita pun tak boleh salam. Akhirnya tak beraya kita, tak berterawih kita di masjid dan di surau. Allah, tuan-tuan, ujian Allah Ta'ala. Maksudnya diperingatkan kita ni dengan SOP baru, bukan daripada Perdana Menteri, bukan daripada Kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia baru ke, lama ke, tak ada. Ini daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita yang keadaan yang kritikal macam ni, tiba-tiba dalam keadaan semasa yang hebat ni pun Allah bagi juga satu hadiah yang terhebat. Agak-agak apa dia hadiah dia? Nak memandu kita dalam keadaan semasa sekarang. Apa dia agak-agaknya? Allah bagi sekarang Al-Quran Time. Ada dengar tak dengar? Ada tengok, ada tengok. Ada follow atau tak follow? Kena follow. Itulah hadiah yang paling hebat yang saya tengok daripada kecil. Tengok TV, tak pernah tengok Quran di TV satu hari 4 jam. Betul? Satu secara langsung, 3 ulang kaji balik. Pukul 5, pukul 10, pukul 10 atau pukul 11. Besok pagi pukul 6 pagi. Ada ke tak ada? Itulah hadiah, tuan-tuan. Nak memandu kita yang hampir-hampir melayang, leka, lara di dalam dunia. Allah hantar binatang kecil itu untuk mengeluarkan SOP baru. Baliklah kepada Al-Quran, kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tidak ada binatang kecil itu, agak-agak kat mana kita sekarang? Melayang-layang. Betul? Tahu melayang-layang? Kata pentadabbur My Quran Time. Kita ni melayang-layang naik kereta terbang. Dah ada lah kereta terbang? Ada. Kereta drone. Dah melayang lah. Tapi Allah stop. Kita diberhentikan buat kelekaan tu. Sayangnya Allah Ta'ala pada kita, diingatkan, dihadiahkan balik orang tanah Melayu ni Al-Quran Time. Dah masuk juzuk ketiga hari ni. Betul? Juzuk ketiga hari ni diperingatkan. Samping itu pula kita dikejutkan pula letupan yang amat dahsyat di Lebanon. Nampak? Itu kerja siapa? Kerja Allah Ta'ala, tuan-tuan. Kita tak tahu apa yang dirancangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni Allah rancang ni COVID-19, agak-agak ada tak pernah dengar cerita dari kecil dahulu? Pernah dengar tak? Tak pernah. Ulama dulu pun tak pernah cerita. Tok Wan kita, Tok Ki kita, Tok Ketua kita tak pernah cerita pun. Kalau Tok Ki yang dah meninggal tu, kalau dia ada lah sekarang, agak-agak dia terkejut tak? Memang terkejut. Tok Ki yang ada sekarang ni pun masih lagi terkejut. Betul? Benda yang tak nampak menghuru-harakan dunia sekarang. Nampak? Tak pernah diceritakan. Ni bab tu Allah hadiahkan kita orang tanah Melayu ni, dibagi Al-Quran Time atau My Quran #Time. Betul? Diingatkan kita sebenarnya, jangan bawa kemurkaan Allah Ta'ala. Pasal apa? Benda yang tak disangka akan datang lagi. Ini Lebanon. Betul? Benda tu meletup sampai masuk dalam rumah. Rumah yang jauh pun lepas. Laut yang jauh, pantai tu pun lepas. Kekuatan. Bukan bom. Apa dia? Baja kimia tu. Terkena api sikit je, berdentum, berasap. Tak sempat lari, tak sempat mengucap, tak sempat apa, tuan-tuan. Sekali zoom, kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak tahu apa benda berlaku di sana, apa yang dikerjakan oleh makhluk-makhluk sana. Sebab tu jangan cari pasal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni Allah bagi Malaysia ni, Allah bagi ada ulama di atas, ada umarak di atas. Kalau kita biarkan patah balik pada zaman yang sebelum ini,
Agak-agak nak ke mana tuan-tuan kita? Ini bukan cerita politik, bukan nak cerita pasal rasis. Ini nak cerita yang ditadaburkan dalam Quran. Dalam Quran diceritakan macam-macam kedegilan Yahudi dah pun berlaku daripada zaman dahulu, zaman Nabi Musa, Nabi Isa. Betul? Kedegilan Yahudi dibagi ayat Allah, diterangkan ayat Allah, dibagikan Rasulullah, dibagikan Nabi, Rasul, Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi kedegilannya, keangkuhannya, sampai Allah bagi lagi makanan surga. Ada tak ada? Ada. Makanan salwa, makanan zaitun daripada surga, semua itu. Pasal apa? Nak tunjuk sehebat-hebatnya kaum Yahudi. Tapi kedegilan dia sampai zaman Rasulullah SAW masih lagi diteruskan. Dilemparkan ayat-ayat Allah tu ke belakang. Tak puas hati. Nabi Muhammad SAW bukan di kalangan kaum Bani Israel. Tu kena rendam kita. Kalau kita ada buat perangai lagi nak lemparkan ayat Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi kedegil. Allah tunjuk depan TV, sebesar-besar TV, ayat Quran daripada ayat pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai sekarang dah masuk juzuk ketiga. Tuan-tuan dah di-view kan mungkin dalam 21 juta. Sampai ke Europe, sampai ke US melihat siaran langsung dan ulangan dia dalam internet. Tuan-tuan, tak ada sebab, tak ada pasal kita tak nak tengok yang dihadiahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah bekal kita nak menghadap liang lahat yang amat gelap sekarang ni. Betul tak betul? Liang lahat yang kita punya ni dah ada sebenarnya, cuma tunggu masa je. Dalam surah Sajadah ditulis, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Sampai habis. Kita ni ditunggu, di-follow oleh malakul maut untuk dicabut nyawa. Standby, tak kira pangkat apa. Tuan-tuan, bersyukur tuan, kena ada bab qanaah kita. Tu yang zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nak jadi orang bertakwa tak ada cara lain tuan-tuan. Kitab undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita sampai pukul apa ya? Sampai Isyak. Sampai sebelum Isyak tolong bagi syarat. Pasal dah lama tak pakai mikrofon. Selalu online saja. Pening kepala. Buat lawak macam mana pun kat rumah aja. Kena ejek dengan orang rumah. Ya. Orang rumah sedap makan macam tu, kita ceramah berpeluh-peluh dia sedap makan tu. Allah. Tu. Nampak? Ni kita betul lah tuan-tuan. Kita ni dapat hadiah Al-Quran, cari jalan. Pasal dalam Quran ada cerita pasal Mekah. Ada tak? Ada. Cerita pasal haji pun ada. Tahun ni 8 orang saja anak Malaysia ke Mekah. Betul tak betul? Itu yang terpilih. Siapa pilih? Allah Subhanahu Wa Taala pilih. Yang dah kursus minta maaf. Sorry to say. Ramai tak kursus? Saya pun ikut kursus. Nampak? Tak dapat. Tapi saya Alhamdulillah, sebelum PKP saya baru balik Mekah. Alhamdulillah ke Mekah. Itu last best pergi ke Mekah. Alhamdulillah, syukur. Saya 3 bulan nak dapat ke Mekah, dapat Kaabah. Tapi itulah cerita. Yang ke Mekah haji ni Allah tahan tahun ni. Pasal apa? Kita kena fikir. Orang Perak kata fikir sikit. Kenapa ditahan satu Malaysia? Bukan satu Malaysia, satu dunia tak ke Mekah. Pasal apa? Perangai kita kemungkinan, fi'il kita kemungkinan terhadap Masjidil Haram, depan Kaabah, depan Raudah, depan Masjidil Haram, depan Masjid Nabawi. Perangai kita tak sudah. Berlaku tak? Macam-macam perangai. Yang jantan nak jadi betina, yang betina nak jadi jantan, depan Kaabah selfie. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Takkan Allah tak marah tuan-tuan. Ni antara Allah tahan jangan pergi Mekah. Berlaku. Ni maksudnya kita ni dalam Quran, dalam Al-Baqarah, tak silap saya muka surat 30, 29, 31, 3 atau muka 4 muka surat, cerita persiapan preparation kita nak ke Mekah. Ada tak ada? Diceritakan Ustaz Fazrul dan Ustaz Tirmizi dan Tirmizi. Cerita macam mana nak ke Mekah, sebelum sampai ke Mekah, apa persiapan kita nak ke Mekah. Baru kita dapat
haji yang mabrur. Nampak? Tapi kalau tak ada, tiba-tiba naik saja nama, terus melompat ke Mekah, macam-macam berlaku. Tu nampak, tu peringatan Allah Ta'ala. Habis bab tu, tengok kita kendung tu salah, macam-macam peringatan. Tuan-tuan, baliklah, pujuklah adik-beradik kita, pujuklah yang di dalam rumah tu, pujuklah, tengoklah Al-Quran tu. Sampai depan TV ada siaran langsung, ulangan ada, bukalah Quran tu, sama-sama baca. Bukan baca je, tajwid pun cukup, adab-adab, akhlak-akhlak dalam Quran pun cukup. Depan Quran tu kena ada adab, tuan-tuan. Depan Quran tu kena ada akhlak. Dicerita, tadabburkan, diceritakan macam mana ketakutan. Sepatutnya kita takut dengan Allah Ta'ala. Dalam Quran tu kita. Sebab tu Tuan Guru Datuk Ismail Kamus dah pergi dah dia. Kenal kan? Selalu datang sini, betul? Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Hebat tak mati dia? Terlalu hebat. Mati dah. 7 Ramadan pergi. 7 Ramadan, tuan-tuan. 2 minggu sebelum dia pergi, dia berpesan pada saya, jangan berhenti bab syiarkan Islam ni, jangan berhenti bab dakwah. Dia pesan ke saya, jangan berhenti dengan Allah Ta'ala. Dia pesan, nak tidur dia kata, jangan ingat apa lagi dah, ingatlah Allah Ta'ala. Nak tidur ingat Allah Ta'ala, bangun tidur pun Allah Ta'ala. Contohnya, nak tidur kita berwudu, nak tidur solat sunat taubat, nak tidur nak solat sunat wudu. Nak tidur, belum tidur malam lagi. Nak tidur tu persiapan. Pasal apa? Kata dia, tengah-tengah tidur orang boleh mati. Mati itu dalam pejam dan celik. Tengah celik tak pejam-pejam. Berlaku tak? Berlaku. Tengah celik tu mata terbuka. Bila mati je terbeliak mata melihat. Bukan melihat lagi dah, dia terkejut melihatkan roh dia keluar daripada ubun-ubun dia. Terperanjat dia. Kita yang di masjid di surau ni terdengar sahabat dah meninggal sahabat. Betul? Terkejut tak kita? Terkejut. Semalam ada maghrib kuliah, duduk belakang sekali. Contoh ni, Tuan Guru Ismail kamu kan saya cakap itu, kan? Dengar semalam elok sihat. Duduk mana? Duduk belakang sekali. Kadang duduk depan sekali. Habis. Hari ni nama Ali, besok habis dah. Keluar nama dia, Allah yarham Ali. Tu. Terkejut, kita terkejut. Yang mati tu lagi hebat terkejut. Pasal apa? Bimbang, persiapan tak cukup. Ni Tuan Guru Datuk Ismail Kamus kata, nak tidur tu solat sunat malam kita, taubat dan solat sunat wudu. Lepas tu kena ada wudu nak tidur. Sama juga dengan konsep yang diceritakan oleh Tuan Guru Tokku Pasir Gudang. Kenal Tokku Pasir Gudang? Tengah viral sekarang ni. Tuan Guru Ustaz Esa Draman, orang Terengganu tapi duduk di Pasir Gudang. Itu pun sama juga pesanan dia. Malam-malam nak tidur ni dengan wudu, tidur dengan wudu, baca Al-Mulk, baca Al-Kahfi, baca 10 awal Kahfi, 10 akhir yang Al-Kahfi, 3 kul, Bismillah 21 kali, Al-Mulk, apa lagi, Yasin. Tu Tuan Guru kata. Tapi syarat jangan baring. Syaratnya duduk. Kalau baring dia tak sempat Al-Mulk, Bismillahirrahmanirrahim, tabarokal saja. Lepas tu innalillahi wa inna ilaihi habis. Tu zikir pun kena ada 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Nak tidur tuan, ingat Allah Ta'ala. Itu salah satu persiapan yang drastik untuk kita, cara drastik untuk kita dekat dengan Allah Ta'ala. Jangan kita mati jauh dengan Allah Ta'ala. Tengok, datang tadi, bom tu meletup, benda tu meletup, dan nak buat apa pun tuan-tuan. Kita tak tahu kita macam mana. Kita pun ada benda tu sebenarnya. Kita kan ada buat baja, betul? Saya tak nak sebut projek apa. Ada projek besar tu yang menyimpan bahan meletupan yang hebat tu.
Bukan bahan tupan, bahan untuk jadi baja, bahan kimia. Tapi kadang-kadang bila dah terkena api tuan-tuan, tu yang asap dia merah betul. Kawan saya tunjuk tadi dalam Facebook, orang terpelanting tu bersama dengan asap. Yang terpelanting tu dengan asap sekali. Ingatkan asap tu, ada orang terpelanting, tak tahu dia main apa. Tu kalau ikutkan macam gimnastik, betul? Takkan gimnastik tuan-tuan dekat awan sana, tinggi dia. Allah tuan-tuan, Allah buat jangan main-main tuan-tuan, melambung tinggi. Tu kena rendong kita. Carilah jalan tuan-tuan. Ni ada peluang, ada Al-Quran setiap masa dalam TV. Tolong pujuk bukan orang lain, dalam rumah kita tu, keluarga kita, balik pada Al-Quran. Macam-macam cerita ada dalam Al-Quran. Boleh tuan-tuan? Belum habis lagi surah Al-Baqarah tu lagi. Ya. Tu cerita semalam surah Ayatul Kursi. Tu biar kita ada rasa. Semalam perkataan dia apa? Perkataan dia nama gandrum. Tahu gandrum? Macam orang bercinta dengan makwa dia tu. Tak payah tengok orang, tak jumpa orang tu pun cukup. Tengok slipper pun cukup lah. Dia tahu makwa dia dalam surau ni, betul? Dia tengok slipper, perut dada. Tu dia punya gila seronok. Tu kita dengan Allah Ta'ala, kalau boleh cari level tu, sayangkan Allah Ta'ala. Pasal Allah sayang sangat kita. Tempat lain dikurung tak makan, kita di Malaysia dikurung makan tak? Bukan makan, cukup makan, betul? Bila PM istiharkan PKPB, betul? Boleh keluar, betul? Bersyarat boleh keluar. Terkejut PM, gemuk-gemuk rakyat dia. Hebat tak nikmat Allah Ta'ala? Hebatnya di Malaysia. Cukup makan, tak cukup makan dihantar lagi, tak cukup lagi, online lagi, betul? Gemuk-gemuk belaka. Masuk PKPP, Allah hantar lagi durian. Allah tuan-tuan, betul? Daripada Musang King sampai Tupai King. Pak, hebatnya manusia Malaysia ni. Allah bagi nikmat. Tapi jangan patah balik pada benda-benda yang lama. Teruskan Al-Quran kita. Tuan-tuan kena tengok ya, dari dah 3 juzuk, maksudnya dia target 604 hari. 604 muka surat, betul? Cari jalan tuan-tuan, follow lah, biar kita mati dalam bersama dengan Al-Quran. Boleh tuan-tuan? Ini bukan iklan, kita kena sampaikan ya. Tu. Saya bukan TV Al-Hijrah, tapi seronok sangat bila buat bab tu ada, kita faham. Kalau nak tunggu kita tadabbur sendiri, nak tunggu tok guru cari lain datang nak tadabbur surah Al-Baqarah ni takkan habis tuan-tuan. Tapi bila step by step, satu page, tengok dah nak habis dah Al-Baqarah. Tu kena renung kita ya. Okey, balik pada kita. Boleh ya. 8.30 sikit baca kitab insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Faqih ya, seksa kubur dan dahsyatnya. Al-Faqih Abu Ja'far meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, seorang mukmin jika diletakkan di kubur, maka diperluaskan kuburnya itu sehingga 70 hasta, dan ditaburkan padanya bunga-bunga dan dihamparkan sutera. Dihamparkan sutera, dan bila ia hafal sedikit Al-Quran, sedikit dari Al-Quran cukup untuk penerangannya. Jika tidak, maka Allah memberikan padanya nur cahaya penerangan yang menyerupai penerangan matahari, dan ia dalam kubur bagaikan pengantin baru. Jika tidur, maka tidak ada yang berani membangunkan kecuali kekasihnya sendiri. Maka ia bangun dari tidur itu bagaikan masih kurang masa tidurnya dan belum puas. Adapun orang kafir, maka akan dipersempitkan kuburnya sehingga menghancurkan tulang rusuknya dan masuk ke dalam perutnya. Lalu dikirim kepadanya ular segemuk leher unta, maka makan dagingnya sehingga habis dan sisa tulang semata-mata. Lalu dikirimkan kepadanya malaikat yang akan menyeksanya, iaitu yang buta, tuli dan bisu, dengan membawa pemukul dari besi yang langsung dipukulkannya. Sedang malaikat itu tidak mendengar suara jeritanya dan tidak melihat keadaannya, supaya tidak dikasihaninya.
Selain itu, lalu dihidangkan siksa neraka itu tiap pagi dan petang. Ini keadaan di neraka besok. Ya. Orang yang hebat di sisi Allah Ta'ala, seorang mukmin diletakkan dalam kubur, kuburnya diluaskan 70 hasta, ditaburkan bunga-bunga, dihamparkan sutera. Tu orang mukmin. Ya. Tuan Guru Datuk Ismail Kamus kata Habib Zainal waktu dia meninggal lah, setengah jam dia meninggal tu, Tuan Guru Habib Zainal ziarah pula. Apa dia kata? Dah 7 hari Ramadan. Tuan Guru Habib Zainal kata apa? Tuan Guru Datuk Ismail Kamus dah raya rupanya. Faham tak faham tuan-tuan? Dia dah raya awal lah. Baru 7 Ramadan tapi dia raya awal. Maksudnya raya dia hebat. Raya mana? Bukan raya di dunia, raya akhirat. Pasal apa? Meninggal dia malam Jumaat. Memang dah masuk hari Jumaat, malam Ramadan, bulan puasa. Allah, tuan, tu kena renung kita. Kita macam mana pula agak-agak kematian kita. Sebab tu jangan berhenti doa. Allahumma tim lana bi husni khatimah wala tahtim lana bi su'il ujung hidup tu. Ni ya, orang mukmin diluaskan kuburnya, diwangikan dengan bunga-bunga sutera. Bila dia hafal sedikit Al-Quran cukup untuk terangkan kuburnya sebagaimana matahari ataupun terbitnya fajar di waktu pagi. Kata Tuan Guru Datuk Kamus, cerita dalam kitab ni. Pak, sedikit ayat Quran. Bayangkan yang orang yang hafal 6,236 ayat. Agak-agak akan Allah campak ke mana tuan? Takkan Allah nak campak ke dalam neraka tuan-tuan. Ayat yang dihafal tu bukan ayat majalah URTV, betul? Ayat apa? Ayat Quran. 6,236 ayat. Kalau hafal pun takkan Allah nak campak. Ini sedikit saja baca, hafal, masuk dalam kubur, takkan nak buat seksa dengan kita tuan-tuan. Ni. Tapi janganlah hafal situ je. Ustaz kata sikit je dah terang kubur. Apa dia baca? Inna a'toina. Janganlah, rugilah kita. Betul? Kita nak masuk kubur, masuk dalam syurga, mesti yang terbaik. Betul? Kena cari buat yang terbaik. Hafal sebanyak yang mungkin. Tuan-tuan, kita ni sebagai mak ataupun sebagai bapa ni, sebagai pemimpin dalam rumah ni, cari jalan untuk cari pahala sebanyak yang mungkin. Ni pesan dari Tuan Guru Datuk Ismail Kamus juga. Cari pahala sebanyak yang mungkin. Jangan harap anak kita, jangan harap isteri kita, jangan harap cucu-cucu kita. Pasal apa? Generasi yang akan datang ni tak tahu macam mana hebat cubaan dia, obstacle orang putih kata. Dia punya cabaran dia terlampau dahsyat, berbeza dengan kita dahulu. Sebab kata Ustaz Abdul Somad, zaman dulu lain, tak ada handphone. Zaman sekarang penuh dengan handphone. Dia boleh tengok macam-macam. Kalau nak menghafal Quran tu memang hancur tuan-tuan. Nak mengaji memang hancur. Pasal apa? Benda yang keluar dalam handphone tu melampaui batas kadang-kadang. Betul tak betul? Tu kena renung tuan-tuan. Itu yang jadi rosak. Minda tu rosak. Kita dikawal benda-benda yang pelik-pelik. Lepas tu berhentilah, jadualkanlah Quran dengan handphone tu. Kita kadang tak perasan. Padahal dalam handphone pun ada Quran, tapi tak terbuka juga handphone tu dengan Quran. Ni berlaku tuan-tuan. Tu bila tak ada bab Quran, orang berani bunuh isteri dia sendiri. Betul tak betul? Kalau betul-betul dia mengaji Quran, dia tak berani. Sampai ke hati kita nak bunuh orang tuan-tuan. Orang yang kita nikah, orang yang kita, Allah tuan-tuan. Nampak? Nak marah tu tak kisahlah, nak poligami ke, tak masalah. Tapi sampai ke tahap nak bunuh tu, ya Allah tuan, kita dengar pun sebab, terlampau sebab tuan. Kita tengok orang kena bom yang lebunan meletup tu pun sebab kita. Kalau berlaku lah kat Malaysia, nak lari mana Kajang tuan? Kena pula kat Jenaris, kat mana lagi? Lari masuk dalam surau. Surau pun habis tuan. Nak lari mana kita? Ni penangan Allah Ta'ala jangan main-main tuan-tuan. Ni tu balik peta kita, panduan kita adalah Al-Quran. Baliklah Al-Quran tuan-tuan.
Ya, pasal tak ada Quran tu, tak ada. Semalam kata Ustaz Fazrul, ditunjukkan sejadah tu, bila bab sejadah tu tak pernah pegang. Ada orang yang tak pernah tengok sejadah. Ada orang yang tak pernah sujud atas sejadah. Nampak? Ya? Sebab tu Allah bagi peringatan yang hebat. Sebab tu bila tengok benda ni apa ni? Masker, orang Indonesia kata, betul? Masker, mas. Orang Melayu cakap putih, mas. Walhal apa? Dalam Melayu apa? Bahasa Melayu ada penutup muka, ya, menyesakkan nafas, betul? Baru tahu perangai mulut kita macam mana, betul? Ni besok cucu kita, cicit kita besok, kita dah jadi atuk, jadi toki, tak mati-mati 2040 tak mati-mati. Cucu tu angkat benda ni, atuk, ni apa? Masker, kata tu. Pasal apa? Inilah ikon 2020. Betul? Allah tuan-tuan. Inilah dia. Nak mengingatkan zaman atuk dulu, degilnya atuk, betul? Tak nak mengaji, tak nak ke surau, tak nak sembahyang berjemaah, tak nak berjemaah dengan bapa Islam ni, tak nak sokong bapa Islam. Allah hantar ni ikon dia, baru teringat. Ni sebab tu kita kena beringat bila diingatkan Allah Ta'ala. Lepas tu hafal sedikit Al-Quran cukup untuk terangkan kubur kita dan menyerupai penerangan matahari. Boleh lagi? 2 minit lagi. Sikit lagi. Dan dalam kubur bagaikan pengantin baru. Allah tuan-tuan. Tu hebat. Hafal Quran, lepas tu tak ada soalan. Pasal apa tak ada soalan? Dia takut betul dengan Allah Ta'ala waktu dia hidup. Takwa betul. Bimbang dengan Allah Ta'ala. Soalan tak ada. Ibarat pengantin baru. Ingat tak jadi pengantin baru dulu macam mana? Ingat tak ingat? Lupa dah? Jangan main-main. Kalau lupa, sekali lagi. Betul? Bukan cerita bab sunnah tapi tu. Bagi tahu rumah kalau beranilah kan. Ustaz masih lagi tak berani. Ustaz tunggu orang surau dulu. Orang surau settle, Ustaz follow. Tu macam pengantin baru, tak ada soalan. Tu selesa kita. Betul? Tu pengantin baru, Kemudian tidur macam pengantin baru kecuali orang yang tidak berani membangun kecuali kekasihnya sendiri. Maka ia bangun dari tidur bagaikan kurang cukup tidurnya dan belum puas. Adapun orang kafir disempitkan kuburnya hingga hancur tulang rusuknya masuk ke dalam perut, dikirimkan ular segemuk leher unta, maka makan dagingnya habis sebagai sisa tulang semata-mata. Dikirimkan malaikat yang buta tuli bisu membawa pemukul dari besi, langsung dipukulkannya. Melihat malaikat, tidak mendengar suara jeritannya, tidak melihat keadaannya supaya dikasihani. Selain itu dihidangkan siksa neraka itu tiap pagi dan petang. Allah Tuhan, malaikat buta tuli bisu, dia seksa dengan tukul besi, dihentaknya kita yang degil sangat waktu di dunia. Tak ada siapa dengar, kita sendiri yang mendengar. Sebab tu Allah bagi peringatan ni. Tolong tuan-tuan, cari jalan, baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baliklah pada kitab Al-Quran, baliklah daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. InsyaAllah takat tu pun kita kena ikut SOP, tak kena ikut SOP, tak ada kuliah lagi nanti. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar sini kita dapat bawa menghadap Allah Ta'ala, bekal sikit, tak banyak sikit, untuk kita cari lagi terus pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita sudah yang surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, InsyaAllah, mohon tuan-tuan doakan anak kami 3 orang di Turki, masih PKP sana lagi. Mohon doakan, habiskan
kitab dia, insya-Allah. Quran habis, kitab dia. Boleh, tuan-tuan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anishari minna waqdi hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله